ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun, ai hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal fi bayani syurutir ruku'i, pada menyatakan beberapa syarat sah bagi rukuk. Jadi kata dianya bermula rukuk itu ialah 4 syarat. Tuh. Jadi ada 4 syarat pada rukuk. Ini satu daripada rukun fi'li, iaitu kalau kita bila agak rukun yang ke-6 lah, daripada 13 rukun semaya tu, rukun perbuatan. Besar tak besar rukuk ni sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah olehmu berserta dengan mereka yang rukuk. Bukan rukuk, kalau rukuk tu isak rukuk. Lama yang kata merokoklah kamu semua sama-sama dengan orang merokok-rokok. Jangan. Warka'u ma'ar raki'in, maknanya rukuklah kamu serta dengan orang yang rukuk. Itu. Iaitu sembahyang berjamaah. Itu maksudnya kan hendak. Sebut kata rokok bukan rokok saja. Lama je faham Quran ni kata rokok saja sembahyang. Tak ada ayat pun takbir ke, qiyam ke, sujud ke. Ada orang faham gitu. Jadi kalau jenis orang Quraniyun ni panggil, fuak-fuak Quraniyun ni, fuak-fuak hak pegang Quran saja, enti hadis. Ulama tak suruh ayat lah, awal-awal lagi dia tolak ya. Hadis lagi dia tolak. Sebab apa? Dia kata hadis ni siapa hak bawa? Awak sudah jumpa dengan Nabi. Betul tak Nabi kata? Siapa hak riwayat? Sahabat. Sahabat riwayat siapa? Tabi'in. Tabi'in. Lepas tu ulama. Maksum ke ulama? Tak maksum. Boleh jadi yang dia bohong. Siap. Ada kata ni. Yang mendatangkan tashkik dipanggil, mendatangkan syak pada masdar bagi hukum syariat. Maka dia pakai Quran, dia kata. Quran je hak Tuhan betul-betul. Lain pada tu kita tak boleh pakai. Siap. Kalau pakai Quran saja nak sembahyang mana? Takbir tak cerita, qiyam tak cerita, sujud tak cerita, duduk antara dua sujud tak cerita, berapa rakaat pun tak cerita. Tahu-tahu warka'u ma'ar raki'in, siap, rukuklah olehmu beserta dengan orang yang rukuk. Semaya dia rukuk saja. Tu. Padahalnya maksud situ ialah sembahyang jemaah lah kamu serta dengan orang berjamaah. Bukan makna nak rokok saja, tidak. Pas sebut rokok saja tu apa? Itu nak ayat kata mulianya rokok. Kerana apa? Disitulah tanda mula-mula sekalinya tawaduk. Mula-mula tanda tawaduk mula-mulanya ialah rokok. Kemudian tenggelam dalam makna tawaduk ialah sujud. Sebab tu 2 kali, rokok sekali ya. Tu tengok. Baik. Mana 4 syarat? Tengok dah. Pertamanya daripada 4 syarat
bahawa ada ia rokok tu kemudian, yakni berlaku setelah, gitulah. Bahawa ada ia rokok tu kemudian, yakni berlaku setelah daripada tamam Fatihah nyo musalli. Kata tamam makna sempurna bacaan Fatihah nyo musalli pada orang, yakni pada hak orang yang lain daripada masbuq. Jadi orang yang muafiq, ataupun dia tu semaya munfarid, maya sorang, atau dia imam. Maka rokok tu bila berlaku kemudian daripada sempurna Fatihah. Jadi tak boleh dia tu orang panggil tak sempurna lagi Fatihahnya, rokok dah. Siapa? Dia semaya munfarid, atau dia tu imam, atau dia tu makmum yang muafiq. Tu. Adapun makmum masbuk, makmum masbuk tengok. Tengok ke mana? Telik. Kalau dia mula akad takbir tadi tu, dia pergi mula dengan baca sunnah. Ya tahu dah yang lewat dah. Tu Emir baca surah dah. Dia pergi baca Allahu Akbaru kabira atau a'udzubillah. A'udzubillah itu sunat. Lepas tu baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu imam Allahu Akbar rukuk selalu. Maka dia tak boleh terus rukuk. Sebab apa? Sebab tadi yang pergi baca sunnah. Tu. Hak kata makmum masbuk boleh rokok walau tak habis Fatihah atau tak ada baca nak Fatihah. Hak tu makmum masbuk, hak tak mula gapo-gapo baca sunnah. Ya akad takbir tu Allahu Akbar, bismillah lalu Fatihah. Tu. Ataupun Allahu Akbar tu imam sudah boleh Allahu Akbar rokok dah. Memang ada nak baca apa, pakai rokok selalu lah dia je. Tu makmum masbuk. Maknanya kalau dia Allahu Akbar, tu imam terus Allahu Akbar rokok, dia terus rokok. Jangan duduk baca Fatihah romo juga yang lah. Ataupun Allahu Akbar, dia start dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman, tiba-tiba tu imam Allahu, dia boleh terus rokok tak apa. Faham Fatihah dia, tu imam langgar. Rakaat dapat kalau dia tu tamat ninah serta rokok imam. Adapun hak tadi dia masbuk juga, tapi dia pergi mula dengan baca sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh. Atau Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, Allahu Akbar. Tu imam rokok. Jangan dia tu rokok lalu. Lepas tu dia kena baca sikit lagi Fatihah tu qada baca sunat yang dia baca tadi. Tak payah duk bila lah, qada. Mana kalau dia panggil baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar. Kalau sepak tu makninah dengan rakaat tu imam, sepaklah rakaatnya. Kalau tak, tambah pula rakaat, okey. Gitu dah. Jadi dia kata syaratnya berlaku rakaat ni kemudian daripada tamam, yakni kemudian daripada sempurna Fatihahnya musalli. Kata berlaku rakaat setelah sempurna baca Fatihah ni pada hak siapa? Pada hak orang yang lain daripada masbuk, yakni bagi orang yang semaya munfarid atau imam, atau yang jadi makmum muafiq bagi imam. Tu. Gitu juga. Adapun makmum yang masbuk yang memulakan dengan bacaan yang sunat, maka hendaklah ditambahkan qada baca Fatihah tu cukup dengan qada baca sunat yang dia pandai-pandai lagi baca. Itu tu. Itu yang pertama. Keduanya daripada 4 syarat
tunduk ke hadapan. Tu ia kena tunduk dah. Tunduk ia musalli. Tunduk ia musalli. Itu maknanya tunduk ke hadapan ia musalli. Lagu mana tunduk ke hadapan tu? Tunduk ke hadapan tu kalau ada kitab Buriyah dia kata tunduk ia musalli dengan tiada inkhinas. Apa inkhinas? Inkhinas ni orang panggil tu. Jangan siapa orang panggil nak gulu-gulu, nak guling-guling. Jangan tunduk siapa rapak pala di pala lutut tu, jangan. Tu dengan tiada inkhinas. Dia kata dengan tiada inkhinas, yakni jangan mekrukuk. Tu. Yakni apa? Ialah dekat-dekat hendak bergulung-gulung. Maknanya jangan siapa gitu. Sebab tu dia buat mari taswir, nak gambar ke tunduk ke hadapan tu lagu mana. Takut kita duk pahal tunduk tu siapa kepala lutut nah kepala kita. Tak begitulah. Tunduk ke hadapan tu lagu mana? Ni taswir pada kata tunduk kepala ke hadapan. Sekira-kira sampai dua tapak tangannya musalli memegang kepada dua lututnya musalli. Tu sekira-kira tapak tangan tu boleh pegang kepala lutut. Tak syarat kena pegang. Maknanya kalau dia tak pegang kepala lutut rokok, sah tak? Sah. Tu mana gitu dah. Tapi tak ada lah orang rokok lagu tu. Tapi nak ayat sah ke tak sah? Sah. Tu dia tunduk. Tangan dia duduk belakang dia. Sah. Dia tak pegang kepala lutut. Sah. Sekira-kira tunduk tadi tu kalau dia pegang kepala lutut siapa tak? Siapa? Sah tu rokok dia. Tu lagu tu. Cuma pegang kepala lutut tu sunat. Gitu sunat. Tu ni. Tu sunat je. Tu sebab dia kata sekira-kira sampai dua tapak tangannya musalli memegang kepada dua kepala lututnya musalli. Tu. Kepala lutut dan dua tapak tangan siapa? Ni dhabit bagi dua tangan dan dua kepala lutut. Pada orang sederhana kejadiannya orang. Jadi tak boleh nak kira orang hak tinggi sangat atau orang hak pendek sangat. Tak boleh. Dia kira-kira orang hak sederhana. For kita ni hak tubuh sederhana ni tak ada kakak tinggi po galah atau pendek po kerdil gitu. Tu maknanya kena buat kira hak tubuh tu sederhana. Sekira-kira tangan orang tu hak sederhana. Kalau kira tangan orang panjang, dia tunduk sikit tu siapa dah kepala lutut dia dah tu ni. Tu dia tunduk sikit ya. Siapa dah tangan panjang kan? Ada orang jenis tangan labu. Dia tak tunduk pun kadang-kadang siapa. Tak tunduk pun tangan dia siapa kepala lutut kalau dia berdiri. Atau lewat kira dengan tubuh tinggi lagu tu. Atau tangan labuh lagu tu. Atau kepala lutut dia tinggi. Tangan pendek ya kepala lutut tinggi. Sekira-kira kalau dia tak tangan dia tu tak tunduk, siapa kepala lutut? Tak lewat kira dengan lutut atau tangan orang hak lagu tu. Sebab apa? Sebab tu cacat lah kalau kira-kiranya, tidak hak sederhana. Sekira-kira orang hak sederhananya tangan dia ni kalau nak sapa kepala lutut kena tunduk tak? Kena tunduk. Dia tunduk sekira-kira tangan tu boleh pegang kepala lutut. Tu orang panggil rokok. Tu sekuai-kuai rokok lah tu. Sekuai-kuai rokok. Kalau dalam kitab Buriyah dia kata lagu ni, maka iaitu sekurang-kurang rokok bahawa tunduk ia musalli dengan tiada inkhinas, yakni tidaklah siapa nak gulung. Sekira-kira lagu mana tunduk tu? Sampai dua tapak tangan orang yang mu'tadil. Orang mu'tadil tak ada orang sederhana tangan orang yang sederhana kepada dua lututnya musalli.
Kata sampai itu jika ia berkehendak menghantarkan yakni meletakkan dua tapak tangan tu atas kedua kepala lutut. Tu. Habis. Ketiganya, habis tu. Ketiga daripada 4 syarat. Jangan qasad, yani jangan dia niatkan dengan tunduknya itu musalli, tunduk rokoknya itu akan yang lain daripada rukuknya musalli. Tak boleh. Tu. Kita kata dah ada benda hak jatuh daripada poket dia ke, lepas tu dia pun tunduk tu nak ambil barang tu, lepas tu sudah molek merokok lah dia kira. Tak boleh itu, tak boleh. Ni sebab apa? Kosak dia tunduk tadi tu nak ambil benda lain. Tiba-tiba sudah molek merokok lah, tak sah lagu tu. Sebab apa? Turun dia tunduk tu niat benda lain, bukan nak rokok dah. Tiba-tiba kebetulan rokok orang rokok dah ni. Dia pun rokok. Tak sah lah tu. Mesti tunduk dia tadi semata-mata nak rokok, bukan niat lain daripada rokok. Tu dah. Penting tu. Sebab itulah innamal a'malu binniyat tu besar sungguh lah orang panggil hadis tersebut. Sebab sampai ke 2/3 daripada urusan agama ni masuklah ada tu lah ke. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya seseorang itu dibalas bagi apa barang ia niatkan. Setengah daripadanya tak boleh dia sujud atau rokok niat selain daripada nak sujud nak rokok. Tu contoh. Kalau sujud tu nampak jelas sikit lagi. Contoh, dia sujud. Ada orang panggil paku kecil skru ke apa. Aduh, dia pun naik. Muka sakit, aduh. Naik tu duduk antara dua sujud lah kiranya. Dia pun tak apa, rokok kedua dia pun cak rokok. Dah. Dia kira rokok pertama. Sebab apa? Sebab naik duduk dia tu bukan nak duduk antara sujud. Sebab apa? Kejut kena sekeru. Kau semaya kosok sangat juga. Pejam mata sterik. Tak tengok yang depan tu ada paku kau. Ada tahi kau ni. Pejam nak kosok sangat ni. Apa aduh. Tu. Aduh, duduk. Tak apa, rokok kedua tak sah. Sebab apa? Rokok pertama tadi, sujud pertama tadi tu bukan kerana nak sujud. Lagi pula naik daripada sujud pertama bukan kerana nak duduk. Sebab apa? Sebab kejut kena benda di atas dahi dia, paku kau skru kau tak kira. Maka tak sah sujud yang kedua tadi. Itu contoh. Jadi sebab apa? Sebab innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap seseorang itu dibalas bagi apa barang yang ia niatkan. Jadi bukan dia niat nak sujud maka tak dapat. Bukan dia niat nak duduk antara dua sujud, dia kejut tu ni. Tu. Ataupun seperti rokok ni jatuh barang, dia pun ambil. Ambil seselu. Allah akbar, sedang molek orang rokok. Dia pun merokok lalu lah. Tak sah tu. Sebab apa? Niat dia tunduk tadi nak ambil benda. Bukan dia nak rokok. Tiba-tiba seketul dengan berlaku dah rokok, dia pun pakai rokok selalu. Tak sah. Sebab apa? Syarat sah bagi rokok yang ketiganya ialah jangan dikosak dengan tunduknya itu akan yang lain daripada rokoknya. Tak boleh. Dia tunduk tu kalau niat nak tunduk ke benda lain, maka tak dikira sebagai rokok. Dah. Habis itu. Kalau dalam kitab, dalam hadisnya pada lutut tadi,
disebutnya wa idza raka'a, dan apabila rokok oleh Nabi amkana yadaihi min rukbataihi, apabila rokok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amkana, tuh nescaya memungkinlah yadaihi, oleh dua tangan Nabi SAW tu min rukbataihi, daripada dua kepala lututnya Nabi SAW. Artinya sampai orang panggil dua tapak tangan tu di dua kepala lutut. Dah, itu hak tadi. Habis situ. Kemudian keempatnya daripada pak syarat sah bagi rokok ialah tumakninah di dalamnya, di dalam rokok. Itu tu kenapa? Karena Nabi diceritakan summa yarka, kemudian rokoklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana qiyam, hatta tatma'inna raki'an, sehingga bertenang. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga bertenanglah Nabi itu sebagai orang yang sedar rokok. Tu dalil kata tumakninah, ada dalil. Ni. Jadi kalau rokok tu orang panggil tak siapa tumakninah, mana sekurang-kurang tumakninah? Subhanallah. Kalau tak siapa sekurang-kurang tumakninah subhanallah, maka tak sah rokok dia. Dipanggil semaya pagu ayah. Tu. Allah akbar. Sama Allah mana? Allah. Piah. Tak ada tumakninah. Tak ada bertenang dia panggil. Tu. Syarat laginya tumakninah di dalamnya, di dalam rokok. Mana bertenang. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga bertenang dia sebagai seorang yang rokok. Tu. Jadi sekurang-kurang tumakninah ialah qadar subhanallah. Dan sunat membaca padanya, yakni di dalamnya, di dalam rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sunat. Tu. Sebelum kita pergi hak tadi dah, ketiga tadi undur balik. Kalau dalam kitab Buriyah dia sebut panjang sikit. Dia kata mana? Bermula syarat rokok itu jangan menyahaja, jangan meniat, jangan pisah akan perbuatan yang lain daripada rokok. Lagu mana contoh? Maka jika tunduk ia musalli kerana sujud tilawah. Dia tunduk tu kerana sujud tilawah. Atau umpama, tak kira lah, umpama membunuh kala. Ada juga gitu. Ada kala jeking, dia pun tunduk. Apa kala jeking tu? Sedia molek duduk rokok dah. Rokok ya, tak boleh. Tu. Maka tak kala sampai ia musalli kepada hak sekurang-kurang rokok, dijadikannya musalli akan rokok. Contoh, jadi gamak tak email tu nak sujud tilawah. Tak jadi sujud tilawah dia. Rokok lah ya. Tu. Ataupun ada ular ke, ada kala ke. Dia pun tunduk. Pak kata ular tu apa? Sedia molek dah. Duduk dalam hak sekurang-kurang rokok. Rokok dia kata. Jadi mana? Tiada memadai, tiada sah akan dia, akan rokok, akan dijadikan rokok. Maka lagu mana kena buat? Maka wajib atasnya musalli kembali berdiri. Tu. Jangan sudah tak sah rokok lepas tu doa kan perlu kejap titik tu. Dak, kembali balik. Berdiri. Kemudian maka rokok ia musalli. Tu tak jadi hak dia tunduk tadi tu. Sebab tunduk tadi tu kerana nak sujud tilawah. Atau tunduk tadi tu kan nak bunuh kala ke, nak bunuh ular ke. Maka dia gitu tunduk untuk rokok lalu dah. Tak jadi tu. Wajib dia kena kembali berdiri, lepas tu rokok. Dan seperti demikian itulah disyaratkan pada iktidal dan sujud dan duduk. Antara dua sujud yang lagi akan datang. Tu samalah. Jadi sujud ke, iktidal ke, semua sama. Tak boleh orang panggil dia buat kerja tu niat untuk benda lain, sedang molek duduk buat benda tu, dia pun niat lah benda tu, tak boleh.
Dia mesti semata-mata nak buat benda tu. Nah, tunduk tu semata-mata nak rokok. Tu. Bangun tu semata-mata nak iktidah. Dah. Nah, tunduk tu semata-mata nak sujud. Dah. Semata-mata nak duduk antara sujud. Tak boleh kerana benda lain. Tu. Dalam kitab kita tak sebut. Orang panggil kaifiat rokok yang akmal. Kita baca sikit dalam kitab Buriyah ni. Dan kaifiat yang akmal rokok itu, tengok dalam kitab Buriyah Tutulak. Dalam ni tak ada sebut deh. Ada tak? Tak ada sebut. Kau ada bau-bau. Tak ada. Tak apa, tak ada, kita baca ni. Dan bermula kaifiat yang akmal. Akmal ni mana? Sempurna. Paling sempurna rokok itu, iaitu yang akmalnya meratakan belakang dan lehernya. Kalau duk bokok gitu, itu orang panggil tak sama. Nah, tu. Tak payah ambil pembaris lah. Nak tahu sama tak sama, mata dia tu kalau boleh tengok di ibu kaki dia, samalah tu. Kalau mata duk tengok pak sujud, mana lenggak. Lagu tu lah. Tengok dia kata, hingga mana? Raya. Hingga bersama betul seperti satu sofhah, satu papai, satu sofhah. Nah, satu papai. Dan mendirikan kedua betisnya musalli. Mana wi tegak. Dua betis tu wi tegak. Jangan duduk bekok, jangan. Ada kau rokok tu duduk bekok dah kaki dia. Nah. Dan mendirikan kedua pohonnya dan memegang ini, padahal memegang kedua lututnya dengan dua tapak tangannya serta merenggang antara dua lututnya. Renggang, jangan duk perapak gitu lutut tu, dia kepek gitu, jangan renggang. Dan menjarangkan kedua jari tangannya dengan pertengahan. Tu maknanya tidak perapak gini. Nah, tidak pegang gini. Lepas tu gitu. Lah, menjarangkan kedua jari tangannya dengan pertengahan, mana dengan sedikit je, jari sedikit, serta menghadapkan dia jari kepada kiblat. Tu hadap jari ke kiblat. Ni ada orang rokok ke? Dia rokok. Kepala lutut je pergi gini. Ataupun rekok gini. Ada. Nah, dia rokok tu. Gitu. Nampak dak Nah, ataupun gini. Dak, gini. Ngadap kiblat. Sunat gitu. Soh dak usah gini. Soh. Gini, soh juga. Gini soh lagi, apa dak sohnya. Nah, sekira-kira jangan boleh pegang. Tapi kaifiat akmal gitu. Jahat lah pun Samsung ke kaki dak lah. Tapi nak tunjuk nanti orang kamera tak apa tu. Nak tunjuk lah. Maknanya gitu. 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 Nah, gitu. Nah, dari kitab saya sebutlah dengan secara lengkap sikit. Kitab kita ni kitab halus tak nipis. Nama Hidayatus Sudian. Petunjuk untuk kanak-kanak. Kalau duk ngaji ni tak ada kanak-kanak dah ni. Tapi tak apalah. Kita ambil orang tua sikit dah. Tak apa, tengok lagi. Tu. Dan menjarangkan kedua jarinya. Kedua jari tangannya musalli dengan pertengahan mana sedikit. Jangan jaga benar gini. Nah, kata buru tu jangan. Pertengahan. Rapat sangat pun jangan. Jangan tu bukannya haram. Nah, tidak orang panggil kaifiat yang sempurna. Hak sempurna jari sikit. Serta menghadapkan dia jari tu kepada kiblat. Bukan duk gitu dah. Nah. Tu tak tahu nak hadap utara selatan ke mana tu. Hadap kiblat lah. Tu. Tengok. Dan mengucap takbir. Mengucap takbir tu ketika mana daripada qiyam nak rokok tu ucap takbir, padahal mengangkat kedua tangannya musalli seperti bandingannya takbiratil ihrami. Lagu mana? Seperti bahawa dimulai mengangkat tangan pada ketika ia lagi berdiri serta permulaan takbir. Maka apabila berbetulan kedua tapak tangannya dengan kedua bahunya, tunduk ia musalli kerana rokok, padahal melanjutkan ia musalli akan takbir hingga tetap ia pada rokok.
supaya tiada sunyi satu juzuk daripada sembahyangnya musalli daripada zikir seperti yang telah lalu pada subuh. Ni aku kadang-kadang email ni nak ajar sikit ni, banyak email kita lagi ni yang bayar deh. Jadi email ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Menyakit apa gitu. Nah, dia siapa rokok dah baru Allahu akbar. Pergi ajar itu. Nah, ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gitu. Banyak nyakit tu email lu hati gimana? Email sini tak tahulah. Nah, kalau mau sini mau jadi email. Kalau sejak lain, ada gitu tu. Jadi email. Nah, dia naik dulu supaya tak sami Allah gitu tak? Subhanarabbiyal azim. Nah, ibu naik. Ini tidak. Sami'allahu liman hamidah. Ayah. Dah? Dia nak sujud itu tak? Sujud. Siapa ada sujud ni? Allahu akbar. Pergi ajar itu. Bukan gitu. Nah, kalau dah siapa dah rokok, bukan Allahu akbar lah. Subhanarabbiyal azim wa bihamdih. Allahu akbar tu dia panggil takbir intiqalah. Takbir berpindah ruku. Jadi dia nak mula mana? Mula di start akid tangan. Seperti mana orang panggil akid tangan takbiratul ihram. Akid tangan seperti tu jugalah nak rokok. Start akid tangan tu Allah tu sebut dah Allah akbar tu. Allah siapa bila ra akbar habis. Siapalah sempurna kita sampai di hak rokok. Pak tangan siapa di kepala lutut kan? Bar lah. Bukan nanti siapa dulu di kepala lutut tu baru Allahu akbar. Tu. Tu email tau. Saya takut ada tu email dengar tau. Nah, banyak sejik itu kita nak rasa tengok. Macam susah lah tu. Nah, lepas tu tanya ustaz ngajar yang masuk dalam bilik tu email. Buat berapa tahu? Tak sini ngaji. Nah, tunggu masa isyak untuk berdeheng. Nampak nak suruh cepat-cepat sikit habis ngajar. Nah, apa? Dia nak jadi email isyak pula ni. Nak klik pula ni dia. Padahal semaya banyak lagi tak betul. Tu email pun barak jugalah ni kalau tak mengaji dah tu. Tu. Jelas tu dia sebut ni. Tengok. Dia kata nak ni. Tengok dia katakan dan mengucap takbir padahal mengangkat kedua tangannya musalli bandingannya seperti takbiratul ihram. Akid tangan itu seperti takbiratul ihram. Seperti bahawa dimulai mengangkat tangan, mula angkat tangan pada ketika ia lagi berdiri, ketika mana dia qiyam dia angkat tangan serta permulaan takbir. Sebut dah Allah. Itu. Maka apabila berbetulan betul kedua tapak tangan dengan kedua bahunya, tunduk ia musalli kerana rokok, padahal melanjutkan ini memanjangkan ia musalli akan takbir. Nah, jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tak ada habis lagi. Tak ada sampai lagi hak rokok roh akbar habis dah. Tak boleh gitu. Nah, hendaklah melanjutkan. Tengok dia sebut. Nah, melanjut tu memanjanglah. Padahal melanjutkan ini memanjangkan ia musalli akan takbir hingga bila? Ni ghayah pada kata melanjut, memanjang. Hingga tetap ia musalli pada rokok hingga sampai pada hak rokok. Supaya apa tu? Kita kena Allahu akbar. Siapa di hak rokok tu baru roh akbar habis. Ilak bagi sunat memanjang melanjut tadi supaya tiada sunyi satu suku, tak ada sunyi satu gerak daripada sembahyangnya musalli daripada zikir. Tu hikmat dia. Takbir intiqalah ni supaya tidak ada satu peluang pun dalam gerak diam kita dalam sembahyang sunyi daripada zikir. Jadi kalau kita lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, kan sunyi dia dalam zikir tu. Sahabat Allahu akbar. Surokok baru kata Allahu akbar. Apa? Takbir apa tu? Intiqalah. Intiqalah apa? Kolak dah. Inti ku mana lagi? Musapa dah.
takbir tu intiqalah, pindah apa siapa ada tempat ya. Nah, jadi ketika mana ia sunyi, ia rakaat tak sebut Allah apa? Sunyi tak daripada zikir. Sunyi dalam zikir. Ataupun nah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sunyi kata, dia gerak tu tak ada berzikir ke apa. Tu rugilah, rugi. Tu. Tapi ada gaya lagi. Ada istidrak dia panggil. Sungguh pun kata sunat panjang, tetapi jangan lampau melanjut memanjangkan dia takbir lebih daripada 7 alif. 7 alif 14 rakaat. Nah, tak ada orang sampai lebih 7 alif 14 rakaat nak kau. Seperti yang tersebut dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Habis. Itu adalah kitab besar kita. Tak ada apa dah tu. Molek kan kita tahu. Jadi artinya rokok yang sempurna akmalnya. Nah, contoh dulu kita buat contoh. Nah, kalau kita semaya kak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Gitu. Tangan ni duk gini. Tengok di ibu jari. Barulah kepala dengan gon kita tu betul. Serik. Kalau kita tengok kat sujud dia lengok gitu apa penyu gitu. tak betul, tidak serupa safhah, tidak serupa apa-apa. Dah. Tapi kalau orang tua dah tak apalah, kurang-kurang tak apa dah. Nah. Tu. Mana kalau orang muda lagi tak ada sakit pinggir berapa kan. Gitulah moleknya. Pahala akmal kita dapat. Kemudian baru kita masuk sini. Dan sunat membaca padanya, yakni di dalam rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tu. Berapa kali? 1 kali. Sekali pun boleh lah. Dan sekurang-kurang akmal, bukan hak akmal, sekurang-kurang dapat pahala akmal 3 kali. Tapi akmal dah kalau dia tu imam. Kalau dia tu imam 3 kali akmal dah. Sebab tu imam dia tak boleh lah nak lebih-lebih. Kalau dia semaya seorang tak apa lah, lebih pada 3 kali pun. Tu imam dia kena ambil hak khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara tu hak pertengahan. Jangan metak itu imam juga. Rokok sampai bergetar lutut orang tua belakang kakak. Sudahlah lama tu imam. Tu rebah pocik belakang. Sudah maya pocik kata Allah tu imam rokok lamanya. Inilah hak Nabi buat. Pocik ni iman dhaif ni. Dia pula pergi marah ke pocik. Tak boleh lah pocik nak hafal dia hadis. Ayat dia. Nabi sabda, "Iza amma ahadukum falyukhaffif." Apabila jadi imam seorang daripada kamu, maka hendaklah kamu peringat. Gitu. Baca surah tamam. Rokok pun sekurang-kurang akmal tak apa dah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Jangan subhana rabbiyal azim siapa kau 11 kali. Subhanallah, lama. Tu kalau sembahyang sore sunat tu. Kamu kalau sembahyang munfarid tak apa. Tak ada bertanggungjawab apa dengan kita dengan belakang. Siapa dia tu kita tak ada. Kita sore. Agama pergi siapa sebelah tak apa. Tak apa tu. Masalah kalau sembahyang sore cepat pula. Bukan sekurang-kurang 1 kali. Tak ada langsung subhanallah azim. Subhanallah ya. Buat dhabit sebagai syarat tamakninah. Sekurang-kurang tamakninah. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah laku apa? Sah tu. Tamakninah tu. Betul? Itu masalah kalau sah subhanallah pula. Kemudian kemudian tu makna atas dengan summa lah tu. Kemudian 5, yang ni 5 kali. Kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 kali. Semua tu gasar belaka ganjil belaka. Jadi kalau kita tu imam kita baca 3 kali. Kalau kita sembahyang sore pergi nak lajak sampai sebelah pun tak apa. Tu. Jangan pula sekali tu imam sekali. Laju.
Makmum tu supaya apa? Kereta kaci hambak Ferrari dia tu. Leloh makmum. Nah. Tu jangan gitu juga. Ada juga tu imam ni cepat. Takut je kata tu. Oh cepatnya tu imam. Hamba cepat ni takut pak cik letih ha. Dok pak cik kata semakin letih ustaz. Dok hambak ustaz. Dok hambak tu imam. Dah tu imam. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Allahu akbar. Waktu pak cik belakang mati tak ada ngucap lah. Tu jangan pula sekali dah. Tu sekali tu kurang-kurang aja. Nah. Tu kurang-kurang dapat pahala sunat sekali. Sekurang-kurang sempurna 3 kali. Seakmal-akmal mana sesempurnanya berapa kali? 11 kali. Habis. Syahdan. Saksikanlah tu makna syahadan bukan syahidan kasing dah. Nama syahidan ni baca ni. Syahidan, hebat syahidan. Lagi tak habis sebut apa nama dia. Syahdan, saksikanlah. Perhati molek macam gitu. Bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Ni i'tidal ni rukun pandok dah. Sebab tu dia tak ambil fasal tu. Rukun pendek. Dia rukunul qasir, rukun yang pendek dalam sembahyang ni ada 2. Mana? Al-i'tidalu wal julusu baina sajdataini. Nah, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Gapo dia i'tidal? Yakni kembali mengerjakan perbuatan sebelum daripada rakaat. Itu orang panggil i'tidal. Itu makna i'tidal kembali mengerjakan perbuatan sebelum daripada rakaat. Bukan berdiri i'tidal ni. Nah, ikutlah. Kalau dia semaya duduk, maka kijaan dia hak sebelum daripada rakaatnya ialah duduk. Duduk. Maka i'tidal dia duduk dah. Duduklah. Namanya pahal kata i'tidal ni berdiri. Dia semaya duduk. Sudah rakaat dia nak bangun, diri dia i'tidal dah. I'tidal ni mana kembali kepada perbuatan yang dikerjakan sebelum daripada rakaat. Kalau sebelum rakaatnya berdiri, maka i'tidalnya berdiri. Kalau sebelum daripada rakaatnya duduk, maka i'tidalnya duduk. Gitu tu. Tu sebab bagi orang tak mampu berdiri, boleh duduk. Itu hadis sebut tu. Ada juga orang kata apa? Orang syariat ni mengubah syariat. Ada satu orang mengaku orang hakikat. Nama apa dia ni? Haji Syari ke apa? Dia kata sebenarnya orang syariat lah yang mengubahkan syariat Nabi. Nah, bukan orang hakikat. Dia pula pergi pandai-pandai bagi orang syariat, orang hakikat. La haula wala quwata illa billah. Padahalnya orang yang bersyariat itulah orang berhakikat. Orang benar-benar berhakikat, pasti dia tu tamakun dengan syariat gitu. Nanti ni bukan orang ada orang hakikat, orang syariat tidak berhakikat, orang hakikat tidak bersyariat. Dia bagi lagu tu. Dia kata orang hakikat sebenar-benarnya yang tidak merubah ke syariat. Yang merubah syariat ialah orang syariat. Apa contoh dia kata? Contohnya orang syariat apabila tak mampu sembahyang berdiri, duduk. Bila tak mampu duduk, nyenggeng. Tak mampu nyenggeng, menetas. Tak mampu menetas, baring. Inilah merubah syariat ayat. La haula wala quwata illa billah. Tu hadis Nabi tu. Duk mana video ada ni? Kamu nak pasal pun boleh. Duk mana jumpa. Ada. Tu ada boleh dia kecek lagu tu. Allah jahit tunggu sungguh. Kalau kudung sekalipun tetap kamu berdiri. Ini mengajarkan. Hebat. Patah pinggang sekalipun tetap kamu berdiri. Orang hakikat, orang makrifat tak pernah mengubah syariat. Malahan ada pandai orang syariat lah yang selalu banyak mengubah syariat. Dengar apa saya kata para pendengar budiman sekalian. Orang makrifat tak pernah mengubah syariat. Melainkan orang syariat lah mengubah syariat. Orang syariat ubah syariat. Contoh. Orang hakikat, sekalipun kamu tidak ada kaki, tetap kamu kena berdiri. Kalau sekalipun kamu tidak ada tangan, tetap kamu kena takbir. Tapi orang syariat
tidak. Kalau tak ada kaki, duduk dia kata. Kan mengubah syariat. Abahmu mengubah syariat. Sahibus syariah sendiri tu. Dan asal dalil yang demikian itu mana? Tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk, baring, nyenggeng, meneteh. Asal dalil yang demikian itu ialah khabar Bukhari, hadis yang diriwayat oleh Sahih Bukhari sendiri, asahul kitab ba'da kitabillah, sahihil Bukhari wa Muslim, bahawasanya Nabi SAW bersabda bagi Sayyidina Imran bin Husain, dan adalah dengan dia Imran ni buasir, ada penyakit buasir. Sayyidina Imran ni ada penyakit buasir, dia tak mampu nak berdiri. Sabdanya Nabi, salli qa'iman, sembahyang olehmu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau mu tak mampu berdiri, fa qa'idan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa ajar ubah syariat? Bukan ubah syariat, memang Nabi lah ajar lagu tu nya. Nah, tak mampu berdiri duduk. Dia kata tu orang syariat ubah syariat. Nampak sangat jahil syariat. Dia nak kata siapa ubah syariat? Nabi Muhammad ubah syariat. Nabi Muhammad sahibus syariat. Nabi Muhammad syariat secara majazi, syariat secara hakiki Allah Ta'ala. Ini bahaya. Ni ramai pengikut ni. Dia buat buku-buku letak gambar Tok Kenali depan. Orang dia ingat betul-betul ilmu Tok Kenali. Bukan. Tok Kenali bari'um minhu. Tok Kenali berlepas diri daripada orang lagu ni. Tok Kenali alim syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Ni dakwa diri orang hakikat, jahil syariat, makrifat pun tak tahu, mak lepak, mak lepak apa tak tahu. Karut. Hati-hati dengan orang lagu ni. Tahzir ni bukan mengupak dak, ni wajib tahzir ni. Ada ni kau berasa jauh ada, mesti ada dalam komen ni. Apa ni ustaz? Sini tegurlah depan-depan. Abahmu ni barang ni tersebar lagi tiup gapo dah. Tegur depan apa depan dah ni. Supaya orang pakat hindari. Tugas hamba kena royak. Demo nak dengar tak usah dengar. Itu terlepas dah hamba dengan Allah Taala akhirat kelak. Akhirat esok tu hai tanya, "Hei Pak untuk ayat kau barang ni mengarut ni?" Hamba ayat dah tu selepas. Kau nak ikut kau ikut. Sebab cara dia memang bagus, lembut. Dia tak kecek kasar macam hamba. Hamba maki lalu dah. Dia dah. Ayah anda cakap ini. Ya segitu. Anak-anak anda dengarlah. Anak-anak nak ikut ahlillah atau ahlil kitab. Ahlillah, dia lah ahlillah. Ahlullah. Ahlil kitab ni macam kita ni. Dia pegang kitab, dia baca kitab, ilmu di kitab. Ahlil kitab dia panggil. Benar. Pokok ni benar. Semakin menyebar di tanah Melayu kita ni. Tu. Jadi orang-orang ikut dia ni memang memandang ulama, orang alim, orang mengaji mondok berpuluh-puluh tahun gapo tak ada nilainya. Sebab apa? Ahli kitab. Ahli kitab tu yang marah dalam Al-Quran kan? Ahli kitab naknya ahlullah. Yang ngajar tak nak pakai kitab. Apa? Ni Allah ajar direct ahlullah. Sebab tu jadi hijah hitung dia lagu ni. Ni. Sama juga orang lagi wahizan lebih kurang juga. Tu sebab jangan sujud lama-lama, nanti batas semaya. Apa? Sujud ruku pendek. Tengok. Ya hitung-hitung syariat. Sujud ruku panjang. Tu benar. Letih. Siapa letih? Ustaz lah letih. Tak jawab. Orang kata susu ilmu. Jawab kena maki hamu dengan pengikut dia. Kau punya. Pas orang hak ngaji for kita tak kena maki hamu etik dia senyap. Tak apa. Syahdan, saksikanlah, perhati molek dia kata. Bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Jadi i'tidal ni apa tadi? Kembali mengerjakan perbuatan sebelum daripada rokok. Nak sah dia tu kena ada 4 syarat juga. Pertamanya daripada 4 syarat, bahawa ada ia i'tidal, kemudian daripada sempurna rukuknya musalli. Kalau rokok tu tak sah, dia pergi i'tidal tak jadi. Apa tak dia? Dia kejut ke gapo, kata nak katak kalau jeking, nak bunuh kalau jeking ke. Lepas tu dia niat dah rokok. Rokok dia tak sah. Lepas tu sami Allah ni mana? Sami Allah pun tak sah. Bapa? Rokok dia tak sah.
dia kena kembali qiyam. Kemudian baru rokok, barulah sah untuk buat i'tidal. Gitu. Keduanya daripada 4 syarat, kembali ia musalli kepada barang yang ada ia barang dahulu daripada rukuknya musalli. Sebab tu kata tak ni. Kalau qiyam, kalau qa'id, duduk. Itu maksud. Tu. Ketiga, jangan qasak, jangan niat, jangan disahajakan dalam hati dia. Jangan qasak ia musalli dengan kembalinya itu akan yang lain, yakni akan perbuatan yang lain daripada i'tidalnya. Jangan. Contoh kita kata dia duk rokok, molek-molek, subhana rabbiyal azim. Pong pasal berdiri, tahu bau Cina ke ni? Pong pasal mercun dia kejut. Berdirilah dia. I'tidal ya, tak sah. Sebab apa? Berdiri tadi bukan berdiri untuk i'tidal. Diri tu kejut watak. Tahu baru Cina pasal mercun. Maka berdiri tak sah. Kena rokok balik. Ya, kena rokok balik. Barulah sami' Allahu liman hamidah. Jangan duk gohik dengan hak tu. Jangan duk tekan minyak dengan hak tu, jangan. Tak sah hak tu. Rokok molek sah dah. Pong kejut. Sami' Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tak sah dah. Sebab apa? Dia kembali tu bukan niat nak i'tidal. Dia kembali tu kerana kejut. Mercung tahun baru Cina. Itu. Keempatnya, keempatnya tumakninah di dalam i'tidal. Sama juga tu. Tu summa rafa'a hatta ta'tadila qa'iman. Tu kalau lah hadis kita ya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila mengangkatlah oleh Nabi SAW ra'sahu akan kepalanya, istawa menyamailah hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga orang panggil tulang belakang tu cukup sempurna, orang panggil berbetul sempurna berdiri dia. Itu. Tu. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Gitu. Dalam hadis sebut. Aisyah kata wa idza kana, apabila adalah ya Nabi SAW idza rafa'a, apabila angkat kepala minar ruku'i daripada rukuk, lam yasjud, nescaya tidak sujud Nabi hatta yastawiya qa'iman, sehingga betul-betul Nabi itu hal keadaan berdiri. Itu kalau dia semaya berdiri lah maksudnya. Hatta ta'tadila qa'iman, sehingga berbetullah berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan orang panggil duk rokok subhanallah. Subhanallah liman hamidah. Allah. Tak boleh itu. Subhanallah azim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamidah. Betul dulu. Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Apa pani ada baca dia tu ya ajar tu. Tu. Habis situ. Dan sunat membaca pada tatak kalau angkat kepala musalli. Tu. Angkat kepalanya musalli tu sunat dah dia baca. Angkat kepala mana? Mula daripada rukuknya. Angkat kepala daripada rukuk mana? Angkat kepala kerana rukuknya tu. Daripada tu orang panggil li ta'lil tadi. Tu. Atau nak buat mil ibtidak pun boleh. Kalau mil ibtidak mana orang panggil rayah dia nya. Dan sunat membaca pada tatak kala angkat kepalanya musalli daripada rukuk, yakni daripada mengerjakan rukuk. Tu. Dalam hadis sebut summa yaqulu hina yurfa'u sulbahu minar ruku'i. Summa yaqul, kemudian Nabi kata hina, ketika mana Nabi kata hina yarfa'u, ketika mana mengangkat Nabi sulbahu akan tulang belakangnya Nabi minar ruku'i daripada rukuk. Tu
start akad tu kata dah. Subhanallahil azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Selalu dah kata. Bukan Sami'allahu liman hamidah. Bukan gitu dah. Tu start nak akad kepala daripada rakaat tu. Sunat kata dah. Sami'allahu liman hamidah. Sami'a, telah mendengarlah Allahu oleh Allah, liman bagi sesiapa, hamidahu, yang memuji yang mantuhu akan dia Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah dia. Kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah malamnya Nabi kata, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami mereka yang tidak kasih pada budak-budak kecil kami, dan bukan di kalangan kami orang yang tidak hormat pada orang tua-tua kami. Tu Nabi sabda gitu semalam. Esoknya nak pergi semaya subuh. Abu Bakar lewat. Lewat ada orang komak, ada Abu Bakar baru tu balik rumah. Sudah. Tengah dalam perjalanan tengok ada orang tua. Orang tua berjalan kaki depan Sayyidina Abu Bakar. Saudara kata, ke aku signal litah ke sini. Ke aku tak hormat pula kau orang tua. Semalam baru Nabi royak. Laisa minna malam yuwaqir kabirana. Kalau aku tak litah ke, terlambat pula, tak sempat rakaat dengan Nabi pula. Duduk taraduk Sayyidina Abu Bakar. Nak litah kau dok? Nak litah kau dok? Dok main. Tak boleh. Aku nak jadi umat Nabi, mana boleh? Duk tunggu pun kau gitu. Orang tua berjalan lagu mana? Orang tua bawa kereta, kau tengok. Ni. Atau tak pocik ni tidur-tidur di rumah lah. Dok pun suruh cucu kau driver. Menyusah kau orang atas jalan raya. Tekan minyak bapa nak tekan cak. Tok tehnya duduk di kanan. Tok tempat laju tidur-duduk. Dia nya tekan bapa nak naik jam meta. Sepatut duduklah ilik lori boleh sayang lori kalau bawa lagu tu. Dah. Saya kata ada kayak gitu. Orang siapa dia bawa ni seluruh oleh ni habis jam belakang. Pek tak dengar. Wak dono. Engko pocik. Tok dah pekok boleh jadi dak tu. Wak dono ilik. Kita si kenal litah dia. Orang tua batuk pun dak tu. Lagu tu lagi marah ayo dak tu. Sayyidina Abu Bakar tu sudah nak litah kodok, nak litah kodok. Litah ke tak hormat orang tua. Tak litah ke tak ada rakaat. Tahu-tahu jalan slow sampai kat masjid. Tengok-tengok orang tua tu tak parking masjid. Dia U-turn pergi ke mana tak tahu. Sayyidina Abu Bakar kata, pocik, masjid duk ilenu ke duk ileni. Pocik kata, aku orang Yahudi. Allah kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau aku tahu kita aku litah atas dia lagi. Sayyidina Abu Bakar pun naik ke masjid cepat-cepat. Allahu Akbar. Pak rokok. Dia tomak ninah dengan Nabi, rokok Nabi. Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar puji Allah Ta'ala apa? Sebab sempat rakaat. Dia rakaat dengan Nabi SAW. Turun malaikat. Mai royak ke Nabi. Pani bangun, jangan kata Allah Akbar. Kata apa? Sami'allahu liman hamidahu. Telah mendengar oleh Allah bagi siapa yang memuji ia, siapa tu akan dia Allah. Mana siapa puji Allah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hebat Sayyidina Abu Bakar. Allah direct suruh jawab situ lalu dah. Tu. Habis. Dan apabila betul berdirinya, siapa dah berdiri? Sami' Allah tadi tu start daripada rokok ni. Start rokok ni. Sami' Allahu liman hamidah. Pak tangan duk tepi, jangan duk hayung yang ni ada juga kita duk tengok orang duk hayung. Apa tangan yang beri hayung? Hayung buaya kau jakit kan ni. Beri mana ya? Ni. Sami' Allahu liman hamidah. Macam exercise. Jangan tu. Anggota besar ni. Kita duk hayung-hayung gitu patah semaya. Jatuh molek. Sami' Allahu liman hamidah. Tak tepi molek. Ngadak kiblat molek. Gitu. Sudah tu, kata mana? Ni kata dia ni. Rabbana lakal hamd. Tu kurang-kurang lah tu. Nak panjang lagi boleh. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Kalau dah hafal boleh tak hafal tak kena bawa kertas baca. Kena hafal dululah. Ataupun
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh juga itu. Takut payah nak ingat ni. Mil'al banyak mil'al. Nah, tukar belik habis lidah kita orang Melayu ni. Apakah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh juga gitu. Baik. Tuh. Dan sunat mengangkat dua tangannya musalli seperti yang diangkat pada tatkala takbiratil ihram. Kita berhenti situ dulu dah. Wallahu a'lam. Allah. Okay. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu ayah ya, 50,000 kita bayar itu tu tak cukup lagi tu. Tak cukup 5,000 lagi. 50,000 tu tak cukup 5,000 lagi. Artinya kita ada 45,000. 20,000 kita bayar dah kontraktor. Lah ni bersih dah. Tak ada hutang dah tanah tu. Lah ni KJL pulaknya untuk apa? Betul lebar tanah. Ia jadi bukit gitu kan. Ini betul. Ada 5,000 lagi. Kira-kira malam ni yang letak RM5 lah. Tak 5,000 saja dah tabung tu insya-Allah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.